bertemu kita lagi dalam perbincangan topik-topik fokus SPM 2020-2021. Okey, tema seterusnya cikgu akan bincangkan tema 11. Tema 11 berkaitan tingkatan 5 bab 4. Iaitu sistem pemerintahan dan pentadbiran di negara Malaysia. Okey, Cikgu Liza, jangan lupa selepas ini subscribe channel cikgu untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Okey. Okey, dalam bab ini cikgu akan tekankan dua subtopik, iaitu yang pertama pilihan raya dan yang kedua ialah lambang-lambang negara. Okey, lambang negara. Okey, dalam lambang negara kita akan tekankan dua subtopik, iaitu pertama berkaitan dengan jata negara dan yang kedua adalah bendera, itu jalur gemilang. Okey, kita bincangkan soalan-soalan berkaitan lambang negara. Okey, nampak apa lambang tersebut? Kenalkan, inilah jata negara. Okey, soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan jata negara ialah, okey, di sini maksud. Maksud ni yang ada di sini, keris ke, bulan, bintang ke, harimau ke. Dan di sini cikgu bagi contoh, apa yang cikgu nak adalah 5 bilah keris dan markah yang diperuntukkan adalah 1 markah. Soalan B, di bawah jata negara tertera cogan kata bersekutu, bertambah mutu. Nampak bersekutu, bertambah mutu. Ada dalam Jawi dan ada dalam Rumi. Dan markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. Soalan C, bincangkan ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk melalui penghayatan lambang-lambang negara. Berapa markah? 3 markah. Dan D, generasi hari ini semakin kurang peka tentang lambang-lambang negara. Cadangkan cara-cara yang boleh dipupuk dalam kalangan pelajar untuk menghormati lambang-lambang tersebut. 4 markah. Dan markah keseluruhan ialah 4, 3, 2, 1, 10 markah. Dan seperti mana yang kita tahu, 10 markah adalah soalan struktur. Pandai. Okey, kita bincangkan soalan A. Apakah maksud yang terdapat pada lambang berikut? A, 5 bilah keris. Okey, seperti mana yang saya dah maklumkan sebelum ini, apa-apa pun cari dulu kata kunci soalan. Dia nak 5 bilah keris. Maksud bagi 5 bilah keris. Markah yang diperuntukkan berapa? 1 markah. Tak banyak. Walaupun 1, ia amat bermakna. Okey. Jawapannya ialah 5 bilah keris pada perisai melambangkan negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, 5 bilah ni melambangkan negeri Melayu tidak bersekutu. Apa negeri tersebut? Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okey, dapat 2. Tetapi markah penuh adalah 1. Jadi, 1 markah. Okey, soalan B. Di bawah jata negara tertera cogan kata bersekutu, bertambah mutu.
Bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan cogan kata tersebut untuk memajukan negara? Bagaimanakah anda dapat, dia nak bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan cogan kata tersebut untuk memajukan negara. Markahnya adalah 2. Cara yang dia nakkan. Jawapannya ialah jawab dengan ayat yang penuh. Cogan kata tersebut dapat diaplikasikan untuk memajukan negara dengan sentiasa menerapkan semangat kerjasama untuk memupuk kesepakatan dalam masyarakat berbilang kaum. Selain itu, mengamalkan sikap tolak ansur untuk mengekalkan hidup bermasyarakat. Dan satu lagi, sentiasa mengutamakan semangat bersatu padu supaya negara aman dan damai. Bincangkan ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk melalui penghayatan lambang-lambang negara. Soalan ini dia nak ciri-ciri masyarakat Malaysia. Itu kata kunci dia, ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk melalui penghayatan lambang-lambang negara. Berapa markah? 3 markah. Jawapannya ialah ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk melalui penghayatan lambang-lambang negara ialah dapat melahirkan rakyat yang sentiasa mentaati raja dan pemimpin negara. Ciri seterusnya ialah rakyat sedia berkorban demi kepentingan negara akan dapat dibentuk. Rakyat juga menghormati dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Seterusnya, rakyat akan sentiasa mementingkan keamanan negara dan juga menjaga nama baik negara. Soalan C. Ini soalan kebat. Jadi jangan tak jawab. Soalan D. Generasi hari ini semakin kurang peka tentang lambang-lambang negara. Soalan dia, cadangkan cara-cara yang boleh dipupuk dalam kalangan pelajar untuk menghormati lambang-lambang tersebut. 4 markah. Dia nak apa? Dia nak cara-cara yang boleh dipupuk di kalangan pelajar untuk menghormati lambang-lambang tersebut, lambang-lambang negara. Kita tengok jawapannya ialah cara yang boleh dipupuk dalam kalangan pelajar untuk menghormati lambang-lambang tersebut adalah seperti menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat dan mengibarkan jalur gemilang. Selain itu, mewujudkan sudut lambang-lambang negara di dalam bilik darjah supaya pelajar dapat membaca. Seterusnya, memahami lambang-lambang negara. Cara lain adalah melukis mural lambang-lambang negara di dinding-dinding sekolah. Pihak sekolah juga boleh menganjurkan pertandingan menulis esei berkaitan lambang-lambang negara. Jadi dengan cara tersebut, pelajar dapat menghormati lambang-lambang negara dan semangat tersebut dapat dipupuk untuk menghormati lambang-lambang negara. Seterusnya ialah tajuk
pilihan raya. Apa yang perlu ditekankan dalam bab ini ialah maksud pilihan raya. Kedua, tujuan pilihan raya. Yang ketiga, jenis pilihan raya. Yang keempat, peranan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Kelima, syarat menjadi calon dalam pilihan raya. Yang keenam, kelayakan menjadi pengundi dalam pilihan raya. Dan yang ketujuh adalah proses pilihan raya. Okey, seterusnya soalan. Okey, contoh soalan. Soalan ini dimulakan dengan stimulus. Okay, stimulus dia punya kenyataan lah. Okay, kenyataannya, pilihan raya merupakan proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Pilihan raya diadakan bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan kepada negara. Okay, soalan A, jelaskan proses pilihan raya di Malaysia. Berapa markah diperuntukkan? 6 markah. B, huraikan sebab-sebab seseorang calon pilihan raya hilang kelayakan untuk bertanding. Berapa markah? 4 markah. C, berdasarkan kepada pengetahuan anda, mengapakah segelintir masyarakat di negara kita melakukan provokasi semasa pilihan raya dan apakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut? Berapa markah? 6 markah. Dan yang terakhir, D, sekiranya anda sebagai ahli Dewan Rakyat, apakah sumbangan anda kepada masyarakat setempat? Okay, soalan kebat, berapa markah? 4 markah. Dan markah keseluruhan di sini ialah 20 markah. Bila 20 markah, ia adalah soalan bahagian AC. A, jelaskan proses pilihan raya di Malaysia. Okey, bila dapat soalan ni, apa yang cikgu pesan ialah cari kata kunci. Kata kunci soalan ini ialah proses. Dan nak jawab, kena lihat markah. Markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. Okay, kita lihat jawapannya ialah proses pilihan raya di Malaysia bermula apabila SPR menetapkan tarikh penamaan calon. Penamaan calon dan pengundian. Seterusnya, penyediaan manifesto oleh parti-parti yang bertanding. SPR mengumumkan pelancaran kempen pilihan raya dan seterusnya pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi. Pada hari mengundi, pemberian kertas undi kepada pengundi dan pengundi akan memangkah calon pilihan raya pada kertas undi. Setelah itu, pengiraan undi akan dijalankan dan seterusnya pengumuman keputusan pengundian. Okey, markah berapa? 6. Jadi calon ni dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Markah penuh ialah 6 markah. Soalan B. Huraikan sebab-sebab seorang calon pilihan raya hilang kelayakan untuk bertanding. Okey, kata kuncinya ialah kata kunci dia ialah sebab hilang kelayakan untuk bertanding. Markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jadi jawapannya ialah
Sebab seorang calon pilihan raya hilang kelayakan untuk bertanding ialah pertama, diisytiharkan muflis. Calon tu muflis. Yang kedua, seterusnya tidak sempurna akal. Seterusnya, selain itu, hilang kewarganegaraan ataupun dilucutkan sebagai warga negara. Seterusnya, pegawai yang masih memegang jawatan. Pegawai yang masih memegang jawatan dalam sektor awam pun tak boleh. Begitu juga jika disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah. Disabitkan dengan satu kesalahan. Dan calon tidak cukup umur. Tidak cukup umur 21 tahun. Lain-lain sebab seperti tidak mengemukakan kertas pernamaan calon dan tidak bermafstatin juga dikirakan tak layak untuk mengundi. Markah tadi 4. Jadi markah penuh 4. Calon ini dapat 2, 4, 6, 7. Jadi markah penuh 4. Soalan C. Berdasarkan kepada pengetahuan anda, mengapakah segelintir masyarakat di negara kita melakukan provokasi semasa pilihan raya dan apakah langkah untuk mengatasi masalah tersebut? Dan di sini, bila dapat soalan ni, jangan takut perkataan provokasi. Provokasi, apa maksud provokasi? Provokasi ni dia macam memburuk-burukkan atau bila tak puas hati kan apa yang kita lakukan. Sebab dan di sini tengok pula dia nak langkah-langkah untuk mengatasi. Bila nampak langkah-langkah untuk mengatasi, mestilah benda yang orang kata sebaliknya. Markah yang dia peruntukkan 6 markah. Jawab je Ni soalan kebat. Jangan takut untuk jawab soalan kebat dan jangan sesekali hantar kertas kosong. Ya. Jawapannya ialah segelintir masyarakat di negara kita melakukan provokasi semasa pilihan raya adalah disebabkan perasaan ni tidak puas hati dengan proses pilihan raya. Mereka juga dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang tak bertanggungjawab. Mereka juga mempunyai perasaan kurang hormat pada pihak kerajaan. Ini disebabkan kurangnya tindakan undang-undang yang dikenakan kepada pihak terlibat. Ini untuk menjawab mengapa. Mengapa berlakunya provokasi. Dia nak satu lagi ialah langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah seperti memastikan pilihan raya dilaksanakan secara adil dan tiada rasuah dalam proses pilihan raya. Seterusnya, mengenakan tindakan undang-undang yang berat kepada pihak yang terlibat. Seterusnya, SPR perlu menerangkan kepada umum tentang proses pilihan raya yang dilaksanakan. Jadi, dari situ kita tahulah apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dapat
markah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadual ini dapat 8 markah betul, tetapi markah penuh adalah 6. Dan seterusnya, soalan terakhir adalah D. Sekiranya anda sebagai ahli Dewan Rakyat, apakah sumbangan anda kepada masyarakat setempat? Okey, ahli Dewan Rakyat. Tahu tak ahli Dewan Rakyat macam mana nak dapat ahli Dewan Rakyat? Okey, ahli Dewan Rakyat yang menang dalam pilihan raya yang dipilih oleh rakyat semasa proses pengundian. Jadi dia nak kasi soalan dia, apakah sumbangan anda kepada masyarakat setempat? Berapa markah? 4 markah yang diperuntukkan. Jadi kita tengok apa jawapan untuk soalan D. Jawab dengan ayat yang penuh ya. Sekiranya saya sebagai ahli Dewan Rakyat. Okey, ditanya tadi kan, sekiranya anda sebagai ahli Dewan Rakyat. Jawab balik, sekiranya saya sebagai ahli Dewan Rakyat, sumbangan anda ni, sumbangan saya kepada masyarakat setempat ialah apa dia? Menjaga kebajikan rakyat dengan mengambil berat mengenai rakyat sekeliling. Mengambil berat. Contohnya, memberi sumbangan kepada mangsa banjir. Selain itu, merangsang ekonomi setempat seperti IKS. Apa dia IKS? Industri Kecil Sederhana. Seterusnya, mengawasi keselamatan penduduk. Contohnya dari ancaman penyakit atau binatang buas. Saya juga mesra rakyat. Okey, kata pemimpin kan, mesra rakyat. Contohnya, menyertai majlis kerajaan. Saya juga akan menyediakan kemudahan infrastruktur untuk tujuan keselesaan rakyat. Okey. Dapat berapa markah? Banyak ni, tapi markah yang dia nak adalah 4 markah. Markah penuh adalah 4. Okey, senang kan? Senang. Jadi, macam mana cara jawab? Cari dulu kata kunci. Jangan takut untuk jawab soalan kebat. Saya tekankan sekali lagi, soalan CD selalunya soalan kebat. Jangan takut untuk jawab soalan kebat. Okey?